Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes ini agak unik kerana melibatkan tragedi agak menyayat hati serta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Gurdev Singh telah jatuh cinta dengan seorang wanita yang beragama Islam bernama Siti Noraini. Jadi dia telah pun mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam dan menukar namanya kepada Salman bin Abdullah. Malangnya semasa dalam tempoh dia sudah bergelar seorang Muslim dan belum pun sempat bernikah dengan cintanya, Gurdev telah meninggal dunia dipercayai terlibat dalam sebuah kemalangan. Oleh kerana tidak dapat menerima anaknya mati dalam agama Islam, Dalip Kaur iaitu ibu kepada Gurdev Singh bertindak melakukan pengisytiharan bahawa anaknya telah pun murtad keluar daripada Islam dan pengebumiannya perlu disempurnakan mengikut tradisi Sikh. Kejadian yang berlaku pada tahun 1991 ini telah dibawa ke mahkamah oleh Dalip sendiri yang menamakan pegawai polis daerah Bukit Mertajam sebagai defendant. Dalip mengemukakan beberapa bukti termasuklah dokumen yang dikatakan ditandatangani oleh Gurdev sendiri. Dalip cuba mencabar status Islam dalam rekod rasmi anaknya yang telah ada. Jadi, adakah Gurdev dikebumikan sebagai seorang Sikh seperti yang dimahukan oleh ibunya? Ini adalah kisahnya. Berikut adalah kronologi hubungan Gurdev dan kekasihnya Siti Noraini. Pada tahun 1989, Gurdev atau nama Islamnya adalah Salman telah berkenalan dengan Siti Noraini yang bekerja di kilang yang sama dengannya. Bermula dari situlah mereka mula menjalinkan cinta walaupun berlainan agama. Hampir 2 tahun mereka menyemai cinta. Gurdev ingin membuktikan kepada kekasihnya yang dia serius dengan hubungan mereka. Lalu pada 1 Jun 1991, Gurdev telah memeluk agama Islam secara rasminya di Pejabat Majlis Agama Islam Kedah. Selepas itu hubungan mereka menjadi lebih rapat, namun pada 6 September 1991 pada waktu siang harinya, Gurdev telah memukul Siti Noraini di hadapan kilang tempat mereka bekerja kerana Siti Noraini telah keluar dengan seorang lelaki berbangsa Cina. Gurdev kemudian membawa Siti Noraini pulang ke rumah abangnya yang kemudian abang Gurdev itu telah menghantar Siti Noraini pulang ke rumah sewa Siti Noraini. Namun perbalahan itu tidak berlarutan kerana pada waktu malamnya Gurdev telah membawa Siti Noraini keluar minum bersama-sama dan memperbaiki hubungan mereka. Ini dibantu oleh Krishna Kumar, seorang senior supervisor di kilang mereka untuk mendamaikan kedua-duanya. Dan keesokannya pula Gurdev telah membawa kekasihnya itu bersiar-siar di Butterworth, Pulau Pinang. Kejadian perbalahan mereka itu tidak memutuskan hubungan mereka, malah menjadi lebih erat apabila pasangan ini telah bertunang pada 28 September 1991. Gurdev dan abangnya menghadiri majlis pertunangan tersebut dan telah memberi Siti Noraini sebentuk cincin. Tarikh perkahwinan telah ditetapkan dalam majlis itu di mana Gurdev meminta perkahwinan mereka dilangsungkan pada 25 November 1991. Majlis perkahwinan pula akan mengikut adat Melayu seperti yang dipersetujui oleh mereka. Selepas itu mereka terus berjumpa, sama ada Gurdev pergi mengambil Siti Noraini di rumahnya atau mereka berjumpa di kilang tempat mereka bekerja. Mereka juga ada keluar makan di luar bersama-sama. Pada 2 Oktober 1991, ianya adalah hari terakhir Siti Noraini berjumpa dengan tunangnya. Pada hari itu, Gurdev datang ke rumah yang disewa oleh Siti Noraini lebih kurang pukul 11 malam dan menghantarnya ke kilang. Menurut Siti Noraini, Gurdev memberitahu kepadanya bahawa keesokan harinya dia akan pergi ke pejabat pendaftaran untuk menukar namanya dalam kad pengenalan kepada nama Islamnya. Namun pada pagi keesokannya, 3 Oktober 1991 jam 6.45 pagi, Siti Noraini dan keluarga Gurdev telah dikejutkan dengan berita penemuan jasad Gurdev yang sudah tidak bernyawa. Berita itu telah dimaklumkan sendiri oleh pihak polis dan ianya menjadi rumit apabila menjadi kes mahkamah dalam menentukan mengikut agama manakah Gurdev akan dikebumikan.
Ibu Gurdif Dalip Kaur telah memohon saman pemula antaranya untuk mendapat satu deklarasi bahawa Gurdif Singh pada masa kematiannya pada atau kira-kira 3 Oktober 1991 adalah bukan seorang Muslim dan telah menolak agama Islam, dan bahawa dia sebagai ibu Gurdif adalah berhak untuk menuntut mayat anaknya seorang bujang yang telah meninggal dunia. Pada 17 Oktober 1991, kes tersebut dibicarakan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang dan Datuk Abdul Hamid Muhammad telah menjadi hakimnya. Saman pemula itu menamakan Pegawai Polis Daerah Bukit Mertajam sebagai defendant. Namun pada 20 Oktober 1991, Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman memohon untuk mencelah di dalam kes itu dan telah dibenarkan oleh hakim. Kenyataan benar yang Gurdif telah memeluk agama Islam pada 1 Jun 1991 tidak boleh dinafikan oleh keluarganya apabila melihat bukti yang dikemukakan oleh Setiausaha Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah, Kadi Daerah Kulim dan borang ikrar orang yang masuk Islam yang telah pun didaftarkan di atas nama Gurdif. Soalnya, adakah selepas itu dia menolak agama Islam dan kembali semula kepada agama asalnya, agama Sikh seperti yang didakwa oleh ibunya? Ada 4 keterangan yang dikemukakan oleh pihak Dalip Kaur bagi menyokong saranan bahawa anaknya telah keluar daripada agama Islam adalah: yang pertama, Dikpol, iaitu sebuah surat pengisytiharan rasmi keluar dari agama Islam yang dikatakan dibuat oleh Gurdif pada 9 September 1991. Yang kedua, pernyataan Padri Kuil Sikh di Kulim yang mengatakan Gurdif sering pergi sembahyang di kuilnya. Dia juga mengatakan bahawa lebih kurang sebulan sebelum 5 Oktober 1991 dia telah membaptis Gurdif sebagai menganut agama Sikh. Abang Gurdif juga memberi keterangan bahawa dia selalu melihat adiknya pergi sembahyang di kuil itu. Yang ketiga, keterangan abang Gurdif bahawa adiknya memakan babi. Seorang rakan Gurdif juga berkata yang rakannya itu memakan babi. Dan yang keempat adalah keterangan abang Gurdif bahawa Gurdif tidak berkhatan. Sebaliknya, keterangan yang menunjukkan bahawa Gurdif kekal sebagai seorang Islam adalah terdapat dalam keterangan Siti Nuraini yang mengatakan bahawa mereka bertunang pada 28 September 1991. Pada tarikh itu, Gurdif telah memberi cincin kepadanya dan tarikh perkahwinan ditetapkan pada 25 November 1991. Selain daripada itu, Siti Nuraini juga mengatakan bahawa pada malam terakhir dia menemui Gurdif, iaitu malam terakhir dalam hayat Gurdif, tunangnya itu telah memberitahunya bahawa dia akan ke pejabat pendaftaran keesokannya untuk membuat kad pengenalan baru bagi menukar nama kepada nama Islamnya. Keterangan bagi pihak Dalip yang paling penting ialah Dikpol bertarikh 9 September 1991. Mengikut Dalip, dia menjumpai Dikpol itu semasa dia memeriksa barangan peribadi anaknya selepas kematiannya. Cara penemuan ini agak aneh. Aneh juga rasanya tiada seorang pun ahli keluarganya yang tahu berkenaan Dikpol itu sebelum itu. Jika hendak disarankan bahawa Gurdif membuat Dikpol itu kerana kecewa atau marahkan Siti Nuraini adalah lebih munasabah kiranya sekurang-kurangnya abangnya tahu atau diberitahu, memandangkan dia terlibat dalam usaha mencari Siti Nuraini pada 6 September 1991 yang berakhir dengan Siti Nuraini dipukul, dibawa ke rumahnya dan kemudian dia, iaitu abang Gurdif, sendiri menghantar Siti Nuraini pulang. Abang Gurdif juga tahu yang adiknya telah memeluk agama Islam. Encik Satasivam, seorang pesuruhjaya sumpah yang sebelum itu bekerja sebagai kerani peguam, memberi keterangan lisan bahawa pada 9 September 1991 Gurdif telah pergi ke pejabatnya di Butterworth lebih kurang pukul 2.30 petang. Gurdif telah membawa bersamanya Dikpol yang telah disediakan olehnya sendiri. Menurut Encik Satasivam, dia telah menerangkan isi kandungan Dikpol itu kepada Gurdif dalam bahasa Inggeris yang kemudian kedua-dua mereka menurunkan tanda tangan di atas Dikpol itu. Encik Satasivam menerima RM4
duit untuk urusan itu dan telah mencatatnya dalam buku register. Hakim Datuk Abdul Hamid Mohamad berkata beberapa perkara perlu disebut di sini. Pertama, Encik Sathasivam mengatakan dia menerangkan isi kandungan Deedpoll itu kepada Gurdif dalam bahasa Inggeris, padahal Deedpoll itu telah dibawa sendiri oleh Gurdif dan isi kandungannya adalah dalam bahasa Inggeris. Juga hakikat bahawa penerangan itu dibuat tidak tercatat dalam Deedpoll itu. Kedua, apabila ditunjuk gambar Gurdif, Encik Sathasivam mengatakan ianya nampak serupa. Tidak ada keterangan bahawa dia memeriksa kad pengenalan Gurdif dan memastikan bahawa namanya sama sebelum menyuruh Gurdif menurunkan tanda tangannya. Pada 14 Oktober 1991, di sebelah pagi, Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah yang mewakili Majlis Agama Islam Negeri Kedah memohon untuk memanggil semula Encik Sathasivam. Encik Shanmugam, salah seorang peguam plaintif, berjanji akan cuba menghubunginya untuk datang ke mahkamah di sebelah petang atau selewat-lewatnya pada esoknya, iaitu 15 Oktober 1991. Namun, Encik Sathasivam tidak dapat dihubungi. Kabarnya dia telah pergi ke Kuala Lumpur. Deedpoll ini telah diperiksa oleh pakar tulisan dengan membandingkan dengan lain-lain tanda tangan Gurdif. Mengikut keterangan beliau, tanda tangan yang diambil daripada surat-surat Gurdif kepada Siti Nuraini dan borang ikrar orang yang memeluk Islam adalah asli, manakala tanda tangan pada Deedpoll itu bukan daripada penulis tanda tangan yang sama dengan tanda tangan yang terdapat dalam surat-surat kepada Siti Nuraini dan borang ikrar orang masuk Islam Gurdif. Oleh itu, Datuk Abdul Hamid Mohamad berkata dia tidak mengatakan bahawa keterangan pakar tulisan itu adalah muktamad bahawa tanda tangan pada Deedpoll itu bukan tanda tangan Gurdif. Walau bagaimanapun, keterangannya patutlah ditimbang bersama-sama dengan keterangan lain dalam membuat keputusan sama ada Deedpoll itu dibuat oleh Gurdif atau tidak. Pihak Dalib juga cuba menonjolkan bahawa Gurdif membuat Deedpoll itu kerana marahkan Siti Nuraini yang keluar bersama seorang lelaki berbangsa Cina. Memang benar pada 6 September Gurdif memarahi Siti Nuraini kerana itu dan memukulnya. Tetapi mengikut keterangan Siti Nuraini, pada malam itu Gurdif telah membawanya keluar dan pada esoknya 7 September mereka telah pergi bersiar-siar ke Pulau Pinang. Datuk Abdul Hamid Mohamad memberi keputusannya berkenaan kesahihan Deedpoll itu memandangkan kepada keterangan pakar tulisan yang bererti ia bukan ditandatangani oleh Gurdif, memandangkan bahawa Pesuruhjaya Sumpah berkenaan tidak memeriksa kad pengenalan orang yang menurunkan tanda tangan itu, memandangkan kepada keterangan Siti Nuraini yang menunjukkan bahawa Gurdif pada malam 6 September dan esoknya sudah tidak marah lagi kepadanya, bahawa mereka terus berjumpa keluar makan. Dia dihantar oleh Gurdif ke tempat kerja, pertunangan mereka, pemberian cincin, penetapan tarikh perkahwinan dan niat Gurdif untuk menukar namanya kepada nama Islam. Kata Datuk Abdul Hamid, dia berpuas hati atas imbangan kemungkinan bahawa Deedpoll itu tidak dibuat oleh Gurdif. Tentang perbuatan Gurdif yang dikatakan bertentangan dengan sifat seorang Islam, Datuk Abdul Hamid Mohamad berkata, pertama, dikatakan dia memakan babi. Ini terdapat dalam keterangan abang dan rakan Gurdif, memandangkan bahawa ia disokong oleh keterangan yang mungkin Gurdif telah makan termasuk selepas dia memeluk agama Islam. Tetapi tidak makan babi adalah bukan syarat terdahulu, iaitu condition precedent untuk menjadi seorang Islam. Kedudukannya adalah seperti seorang Hindu yang memakan daging lembu, seorang Kristian yang berzina atau seorang Sikh yang menghisap rokok. Perbuatan itu tidak menjadikan seseorang itu tidak beragama Hindu, Kristian atau Sikh mengikut yang berkenaan. Abang Gurdif memberi keterangan bahawa Gurdif tidak berkhatan sehingga kematiannya. Hakim berkata bahawa kebiasaannya seorang Islam berkhatan sama seperti seorang Sikh biasanya memakai serban. Tetapi seorang Islam yang tidak berkhatan tidak menjadikannya bukan Islam, sama seperti seorang Sikh yang tidak memakai serban tidak menjadikannya bukan Sikh. Lagi pula, memandangkan bahawa Gurdif baru memeluk agama Islam selama 4 bulan dan baru bertunang selama 4 hari sebelum dia meninggal dunia adalah munasabah dia belum melakukannya lagi.
Tuduhan yang lebih serius ialah bahawa Gurdjieff bersembahyang di kuil Sikh dan dibaptis sebagai seorang yang beragama Sikh. Jika salah satu perbuatan ini terbukti, tentulah dia telah murtad. Menurut paderi di kuil Sikh, Ulim menyatakan di atas kertas bahawa dia kenal rapat dengan Gurdjieff kerana dia sering datang ke kuil setiap Jumaat dan pada lain-lain peristiwa dan lain-lain perayaan. Dia biasanya bersembahyang di kuil dan juga mengambil bahagian di dalam memberi barangan kepada pengikut-pengikut yang datang ke kuil tersebut. Menurut Datuk Abdul Hamid, pertamanya perlu diambil perhatian bahawa paderi itu tidak memberi keterangan lisan dan tidak disoal balas. Kedua, dia tidak menyebut bilakah tempohnya Gurdjieff dikatakan datang ke kuil itu untuk bersembahyang. Kalau itu berlaku sebelum dia memeluk agama Islam, ia tidak relevan. Jika itu berlaku selepas dia memeluk agama Islam seperti yang dikatakan oleh Abang Gurdjieff, hakim berpendapat tidak bererti Mahkamah mesti menerima tuduhan ini. Mahkamah mesti menimbang tuduhan itu berdasarkan keseluruhan keterangan. Soalnya, adakah tuduhan itu munasabah memandangkan kepada keseluruhan keterangan? Gurdjieff memeluk agama Islam pada 1 Jun. Dia bertunang dengan Siti Nuraini pada 28 September untuk berkahwin mengikut cara orang Melayu. Pada 25 November, Gurdjieff bercadang hendak menukarkan namanya dalam kad pengenalannya kepada nama Islam pada 3 Oktober. Adakah munasabah dalam tempoh itu dia pergi bersembahyang di kuil Sikh? Menurut Datuk Abdul Hamid dalam penghakimannya, atas imbangan kemungkinan tidak. Paderi itu juga mengatakan dalam affidavitnya, kira-kira sebulan yang lalu, tarikh yang sebenar dia tidak berapa ingat, Gurdjieff telah datang kepadanya dan telah meminta dirinya dibaptis dan dia kemudian telah memberikan air suci dan membuat baptism terhadapnya mengikut agama Sikh. Memandangkan bahawa affidavit itu diikrarkan pada 5 Oktober 1991, maka kira-kira sebulan yang lalu itu adalah lebih kurang 5 September. Nampaknya mereka cuba mengaitkan tarikh baptism itu kepada tarikh Gurdjieff memukul Siti Nuraini iaitu pada 6 September dan tarikh Gurdjieff dikatakan membuat deed poll iaitu 9 September. Ini seolah-olah untuk menunjukkan bahawa Gurdjieff melakukan baptism itu kerana marahkan Siti Nuraini. Kata hakim, kita telah melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Gurdjieff selepas peristiwa itu tidak selaras dengan saranan bahawa dia masih marah. Lagi pula paderi itu tidak memberikan keterangan lisan dan tidak disoal siasat. Jadi menurut Datuk Abdul Hamid dalam penghakimannya, menimbang keseluruhan keterangan, tuduhan ini tidak terbukti atas imbangan kemungkinan. Kesimpulannya, Datuk Abdul Hamid berkata dia tidak merasa ragu-ragu barang sedikit pun bahawa Gurdjieff telah memeluk agama Islam pada 1 Jun 1991. Dia dapati Dalib tidak berjaya membuktikan atas imbangan kemungkinan bahawa dia telah membuat perisytiharan keluar daripada agama Islam melalui deed poll bertarikh 9 September 1991 atau melakukan sesuatu yang menyebabkannya murtad. Dalam penghakimannya, Gurdjieff kekal sebagai seorang Islam sehingga dia meninggal dunia. Malang bagi Dalip Kaur, permohonannya tidak ada asasnya kerana tidak ada bukti menunjukkan Gurdjieff telah pun setuju untuk murtad. Dokumen yang disertakan juga mengandungi tanda tangan palsu Gurdjieff. Permohonan Dalip Kaur ditolak berdasarkan kepada pandangan bahawa tidak ada sebarang keraguan bahawa Gurdjieff Singh meninggal dunia sebagai seorang Muslim dan perlu dikebumikan sebagai seorang Muslim. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Salman bin Abdullah. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah. Sekian.